بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الآخرة والأولى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti biasa kita sambung cerita dan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin atau Ra'sul Munafiqin. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafiqin, munafik di Madinah. Dan kita sudah nampak bagaimana cara dia layan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita telah menjelaskan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sepanjang 7 bulan. Sepanjang 7 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari kerana Rasulullah muhajir, yakni bin hijrah, baru sampai kepada Al-Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini juga ingin berkongsi sedikit tentang cara penduduk Madinah melayan atau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan Rasulullah setiap hari makanan di pagi dan di petang. Setiap hari, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi ada keluarga. Isteri Rasulullah masih di Makkah, iaitu Saudah. Isterinya yang pertama Khadijah sudah wafat radhiyallahu anha. Tak ada keluarga. Jadi Rasulullah SAW macam bujang baru sampai kepada Al-Madinah. Maka sahabat Nabi SAW tidak membiarkan Rasulullah SAW lapar atau tanpa diperhatikan atau tanpa dijaga. Sebab itu Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau merasa bangga. Dengan apa? Beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru turun daripada untanya masuk kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka saya dengan segera membawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Zaid bin Thabit ini dia bangga, dia kata, hadiah kami, yakni hadiah yang dia bawa daripada ibunya adalah hadiah yang pertama sekali sampai kepada Rasulullah sebelum hadiah sesiapa pun. Dia kata, tidak ada satu hadiah yang masuk kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hadiah kita.
hadiah keluarga kami adalah hadiah pertama masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya kepada Rasulullah? Waktu itu dia kata, ibu saya siapkan satu makanan. Mathrudah, qas'atun mathrudah, macam bekas yang dalam, yang besar sikit. Dalamnya roti yang dipotong kecil-kecil. Dicampur oleh minyak sapi dan susu. Kalau dalam bahasa orang Yaman sekarang namanya fatta bil halib. Fatta yakni tharid, iaitu roti yang besar cara orang Arab. Mereka potong kecil-kecil, kemudian mereka letak susu, penuhkan roti itu dengan susu, panjirkannya sikit, kemudian letak minyak sapi. Makanan ini antara makanan yang betul-betul sedap. Dan kita biasa di Ramadan di kampung kita di Yaman, kita sahur suka makan makanan ini. Jadi makanan inilah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali selepas Rasulullah SAW turun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Zaid berkata, aku masukkan beriu atau bekas yang saya bawa dari rumah, kemudian aku letakkannya di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, arsalat bihadhihi al-qas'ati ummi. Ummi saya menghantarkan saya dengan bekas ini, maka terimalah ya Rasulullah makanan ini daripada ummi saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang kepadanya dan Rasulullah baca doa untuk ibunya dengan barakallahu fiha. Semoga Allah memberkati ibu kamu, wahai Zaid. Wada'a ashabah. Kemudian Rasulullah SAW panggil sahabatnya yang rapat di waktu itu. Dia kata, mari sini. Jom kita makan sama-sama. Sebab ini sunnah Nabi SAW. Rasulullah tidak biasa dan tidak suka makan bersendirian. Dia suka kalau ada makanan, Rasulullah share sekali dengan sahabat. Ini biasa amalan dan rutin Nabi SAW setiap hari. Fa'akalu, maka sahabat Nabi SAW pun yang lain-lain semua makan sekali sama-sama dengan Rasulullah. Falam arimil bab, yakni lam ufariquh. Maksudnya, dia kata ketika aku memberikan makanan itu kepada Rasulullah, aku tidak jauh daripada pintu Rasulullah. Aku berdiri dekat pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak mereka makan. Yang ini macam dia nanti nak ceritalah kepada ibunya, masya-Allah Rasulullah makan, dia ajak sahabat semua makan bagus, ibunya akan rasa gembira. Maka Sayyidina Zaid dia kata, aku belum lagi keluar dari rumah Rasulullah, masa berdiri di sana, sebelum aku pun keluar daripada rumah Rasulullah, dari pintu rumah Rasulullah, telah sampai makanan daripada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah sendiri, dia yang membawa makanan itu. Dia menghantarkan hamba abdinya. Dia menghantarkan hamba abdinya dengan membawa makanan itu di dalam bekas juga untuk Rasulullah. Cara dia membawa makanan waktu itu, dia meletakkan bekas itu atas kepalanya. Dia ambil bekas atas kepalanya dan tertutup juga. Ala ra'si ghalam mughattat. Maka Zaid ini dia berkata, aku berdiri dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pandang kepada Rasulullah makan dan nampak kepada budak ini yang baru membawa makanan kepada Rasulullah, dan saya rasa peduli dan nak tahu apa makanan yang dia bawa untuk Rasulullah. Fa'akshifu ghita'aha li'anzur. Maka aku berdiri sebelah pintu dan aku buka penutup daripada bekas yang atas kepala budak itu. Aku buka penutupnya nak tengok makanan apa tu. Fara'aitu tharidan 'alaiha 'iraq. Maka aku melihat tharid juga, roti yang potong-potong kecil-kecil, kadang-kadang campur dengan sup. Dia campur dengan sup, atasnya ada ada kambing sikit.
Ada kambing yang tulang kambing. Ada tulang kambing atasnya. Maka dia masukkan makanan itu untuk Rasulullah SAW. Dia kata, ini daripada Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah. Maka Zaid berkata, قد كنا في بني مالك بن النجار ما من ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم. سبحان الله. Zaid bin Thabit menceritakan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa makanan. Dia berkata, kami Bani Najjar, sebab Nabi SAW turun di rumah, di tengah kawasan kampung Bani Najjar. Dan masuk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari juga daripada Bani Najjar. Maka Zaid berkata, kami Bani Najjar semua, yakni kabilah Bani Najjar, setiap malam, yakni setiap hari juga, mesti ada di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang. Setiap satu datang daripada rumahnya membawa makanan hadiah untuk Rasulullah SAW. Yang ini bawa tharid, yang itu bawa susu, yang ini bawa daging kambing ke. Setiap hari, dia kata setiap malam. Tidak ada satu malam, tidak ada satu hari, tak ada siapa-siapa di depan pintu Rasulullah menghantarkan makanan untuk Rasulullah SAW dan sahabat yang ada bersamanya. Yatanawabun. Kadang-kadang setiap kali, okey, esok siapa yang bagi makanan untuk Rasulullah? Keluarga ni. Yang lusa ada keluarga lain. Maka kata nanti kita akan bagi Rasulullah makanan. Yani mereka membahagikan hari dan makanan untuk keluarga-keluarga Bani Najjar, memuliakan Rasulullah SAW dengan makanan mereka. Dan mereka bersambung dan berterus amalan mereka ini sehingga Rasulullah SAW pindah daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Cuba bayang, berapa lama tu? 7 bulan. Dalam riwayat yang lain, 12 bulan, yakni 1 tahun. Setiap malam mereka hantar makanan untuk Rasulullah SAW. Lepas tu, selepas Rasulullah pindah kepada rumahnya, lepas Rasulullah bina Al-Masjid, Masjid Nabawi, dan Rasulullah bina rumahnya dan rumah isteri-isterinya, adakah mereka putuskan hubungan itu dengan Rasulullah? Putuskan hadiah mereka untuk Rasulullah? Tidak. Bahkan Sayyidina Zaid berkata, وَمَا كَانَتْ تُخْطِئُهُ جَفْنَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةِ وَجَفْنَةُ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةِ كُلَّ لَيْلَةِ. Dan setiap malam, hatta selepas tu, setiap malam, 2 orang ini mesti akan hantar makanan. Walaupun ada orang lain nak bagi makan Rasulullah, mereka tetap juga akan hantar makanan untuk Rasulullah. Iaitu Sa'ad bin Ubadah, dia mesti akan bawa satu bekas penuh dengan makanan untuk Rasulullah. Yang lagi satu, As'ad bin Zurarah. Dan dua-dua sahabat ini adalah pemimpin di dalam kabilah-kabilah mereka. Mereka sebagai pemimpin di dalam kabilah mereka. Dan ini menunjukkan dan mengajar kita bagaimana sahabat Nabi SAW sangat menyayangi Rasulullah dan memuliakan Rasulullah SAW. Dan mereka sanggup mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW. Subhanallah, bila mana saya baca cerita ini teringat. Satu hari saya sendiri keluar dakwah di satu kampung di Yaman. Kampung ini atas bukit. Kita naik dengan kereta atas gunung itu sepanjang 5 jam baru sampai kepada kampung itu. Kita masuk dalam bukit. Jauh sangat. Qaryah itu pun rumah mereka atas gunung, atas bukit. Satu rumah atas bukit ni. Bukit sana satu rumah. Bukit ini satu rumah. Macam ni cara mereka. Di tengah bukit-bukit itu ada masjid. Jadi saya diberi tugas 40 hari di sana. Keluar dakwah, ajar orang kampung sana. Ada bilik di depan masjid, itu tempat tinggal saya. Kadang-kadang masuk ular, kadang-kadang masuk haiwan-haiwan yang bahaya. Subhanallah, teringat satu hari, satu malam, selepas maghrib saya tengah bagi kelas, tiba-tiba masuk ular dalam masjid.
Sebab kawasan itu semua kampung dan yang betul-betul bahaya. Maka orang semua bangun, bunuh ular itu. Lepas tu kita sambung tazkirah maghrib. Kuliah maghrib sampai isyak. Ya, bunuh ular itu, lepas tu sambung. Yang sesuai cerita ini atau ketika saya keluar dakwah ini, yang sesuai dengan cerita ini dalam sirah, iaitu sahabat Nabi SAW setiap malam hantarkan makanan untuk Rasulullah. Yani subhanallah, saya dapat rasa itu di kampung ini. Kampung ini Masya Allah masih kehidupan mereka macam fitrah. Hati mereka bersih, baik, dan subhanallah. Yani mereka baik sangat dan sangat memuliakan ulama, memuliakan siapa-siapa yang datang mengajar mereka ilmu atau agama. Setiap hari, teringat sini dia kata, setiap malam Rasulullah SAW depan pintu rumahnya ada beberapa orang hantar makanan. Saya teringat, saya duduk 40 hari, setiap hari dibagi untuk sarapan. Ada budak-budak, ada kadang-kadang 2, 3, 4 orang. Setiap satu hantar makanan dari rumah mereka. Saya cakap, banyak sangat ini. Untuk siapa? Mereka cakap, ini untuk guru. Ini untuk guru. Subhanallah. Saya cerita ni bukan apa. Cerita ni sebab saya seronok dengan waktu itu, bukan kerana makanan sahaja. Saya seronok bila mana kita nampak masyarakat mengagungkan ulama, menghormati ulama, memuliakan ulama, walaupun dengan apa, dengan memanggil mereka dengan gelaran yang hebat, dengan memberi hadiah makanan, dengan tenangkan mereka, dengan memuliakan mereka. Perkara itu, yakni waktu itu saya sangat rasa macam nak menangis. Subhanallah. Yang ni nampak depan saya, setiap satu keluarga bawa macam-macam makanan di depan saya. Saya kena ambil hati mereka. Budak-budak ini semua, ibu mereka di sana tanya, macam mana ustaz makan atau tak makanan kita? Dan akan rasa sedih kalau makanan mereka tak disuntuh. Jadi kita kena ambil hati mereka, ambil dari ini sikit, dari sana sikit. Lagipun mereka bawa susu dan yogurt yang baru mereka ambil dari lembu mereka sendiri yang ada dalam rumah, siju dibagi-bagi. Subhanallah. Tapi macam tu perlu mujahadah. Dakwah ila Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah kepada Allah ni perlu mujahadah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahadah, hijrah pernah, tapi akhirnya dimuliakan oleh sahabatnya. Siapa-siapa yang nak Allah muliakan dia, nak dimuliakan dan nak meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat, dia kena mujahadah. Dia kena berusaha, dia kena bersungguh-sungguh, dia kena lawan hawa nafsunya. Maka di satu hari insya-Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghormati ulama, kewarisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil nasihat dari mereka, mendekatkan diri daripada mereka, itu adalah sunnah para sahabat, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul ulama, duduklah dengan ulama. Jalisul ulama wa jalisul hukama, duduklah dengan orang yang ada kebijaksana. Wasailul ulama, dan tanyalah ulama. Wa khalitul jalisul kubara. Jalisul kubara, afwan, astaghfirullahaladzim. Jalisul kubara, duduklah dengan orang tua, orang yang banyak ada pengalaman dalam dunia ni. Duduk dengan mereka akan dapatkan hikmah dari mereka. Yang kedua, sa'ilul ulama, tanyalah ulama. Yang ketiga, khalitul hukama, bercampurlah dengan orang yang ada kebijaksana. Kerana perkara itu semua kesannya baik dan akan bulan kesan baiknya kepada diri kita sendiri. Wa fihi annahu qila li ummi Abi Ayyub, ayyu at-ta'ami kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mereka bertanya kepada Abi Ayyub, ibu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub, tuan rumah, ibunya. Mereka tanya dia, makanan apa yang Rasulullah SAW suka? Sebab Rasulullah duduk di rumah mereka 7 bulan. Jadi mereka lebih kenal, lebih tahu. Apakah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah? Maka dia kata, فَإِنَّكُمْ مَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَصُنِعَلَهُ بِعَيْنِهِ. Aku tidak pernah dapat arahan dari badannya untuk memasak satu makanan yang tertentu.
Yang ni Rasulullah tak pernah minta makanan yang tertentu. Hari ni masaklah ini, macam kita lah, masak rendang lah, masak nasi lemak ke, masak nasi goreng ke. Dia tak pernah. Ini kita semua lemah tentang perkara ini. Ini akhlak yang betul-betul agung. Akhlak Rasulullah SAW. Dia kata, sepanjang dia duduk di rumah kita 7 bulan, tak pernah Rasulullah SAW minta satu makanan yang dia sebut namanya. Dia kata, masak makanan ini. Dia tak pernah minta. Wala ra'ainahu utiya bi ta'amin qat fa'abah. Maknanya apa? Maknanya dia terima. Apa-apa orang bagi makan, dia terima. Dimakan. Dia makan terus. Okey, bagaimana kalau makanan itu Rasulullah memang tak selesa, tak suka dengannya? Ini ibu Abu Ayyub. Dia berkata, dan kami tidak pernah melihatnya, yakni Rasulullah SAW, ketika diberi makanan yang dia tak suka dan dia mengaibkan makanan itu. Tak pernah. Kalau dia suka, dia makan. Tanpa dia meminta. Kalau dia tak suka, dia akan tinggalkan makanan itu seperti ini, dia tak akan makan. Di satu hari, Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata satu hari dia siapkan makanan dan dia tambahkanlah sayur-sayuran untuk Rasulullah SAW untuk menjadikan makanan itu lebih sedap dan lagi selera. Selepas mereka meletakkan makanan itu depan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ajak sahabatnya, dia kata, silakan makan. Tapi Rasulullah tak makan. Maka Abu Ayyub risau. Dia kata, ya Rasulullah, adakah makanan ini haram? Kenapa tak makan? Risau. Perkara yang paling berat dalam hati para sahabat, jika Rasulullah sedih, jika Rasulullah tak selesa. Jika Rasulullah sedih atau marah atau tak selesa, perkara ini mereka sanggup bunuh diri mereka. Mereka sanggup buat apa sahaja supaya Rasulullah SAW tak macam tu. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari risau sangat. Dia kata, ya Rasulullah, tak makan makanan kita, apa jadi? Ini musibah besar. Kita dah buat salah besar. Nabi SAW dia kata, tak. Inni lastu ka ahadikum. Sesungguhnya, aku tidaklah sama seperti kalian. Aku duduk bersama malaikat. Ada satu malaikat yang munajat dengan saya, iaitu Jibril, sentiasa. Dan ada beberapa sayur-sayuran ini, iaitu bawang putih, dan yang lain yang kuat baunya. Dia kata, perkara itu mengganggukan malaikat kawan saya, iaitu Jibril. Maka oleh itu aku tak makan makanan itu. Aku bukan seperti kamu. Kamu semua boleh makan, silakan. Tapi saya tak. Saya selalu boleh jumpa Jibril. Dan Jibril tidak suka bau bawang putih itu. Masair nas yatanawabuna dhalika nuwaban. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhallu. أخبرني أبو أيوب أنه تعشى عنده ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عبادة طفيشل ضرب من المرق. Jadi dia kata Abu Ayyub di satu hari Abu Ayyub makan makanan malam bersama Rasulullah SAW daripada makanan yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kita dah tahu Sa'ad bin Ubadah setiap malam dibagi Rasulullah makanan. Maka Abu Ayyub berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan dengan Masya Allah, dengan penuh selera daripada makanan yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka aku terus rasa macam jealous lah, campur dengan Sa'ad bin Ubadah. Dia dah tahu selera Rasulullah SAW makanan apa. Maka dia kata, lepas tu kami pun buat makanan yang sama untuk Rasulullah SAW. Makanan itu dia kata lebih kurang macam sup. Dia makanan sup. Macam tu, sup mungkin kambing. So, yang ni jenis sup. Darbun minal maraq. Jenis daripada sup. Dia jenis daripada sup. Makanan itu. Wa kunna na'malu lahul haris wa kanat tu'jibuh. Dia kata Abu Ayyub, dan kami juga selalu membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW waktu Rasulullah di rumah kita. Makanan yang bernama haris. Kalau zaman sekarang panggil harisah. Wallahu a'lam.
Kalau ada siapa-siapa tahu Harisah tu yang dibuat kadang di negara Arab, di Hadramaut ke macam tu, boleh hantar gambar di komen supaya yang lain-lain boleh tahu. Harisah, makanan yang bernama harisah. Harisah ni dia macam tepung, masaknya dengan air, campurkan dia dengan daging kambing, juga minyak sapi. Ada bahagian orang suka lepas selesai harisah dah siap, ada bahagian orang suka letak madu atasnya, kemudian makan. Dia macam lembut sangat. Itu harisah, namanya harisah. Abu Ayyub Al-Ansari dia kata, kami selalu membuatkan haris untuk Rasulullah dan Rasulullah suka makanan haris itu. Rasulullah suka memakan haris itu. Setiap malam, kalau Rasulullah SAW makan makanan malam, mesti berkongsi atau share dengan sahabat. Rasulullah tidak suka makan bersendiri. Dia makan sekali dengan sahabatnya. Jadi dia kana yahduru asha'ahu 5 ila 16. Kama yakunu at-ta'am fil kathrati wal qillah. Dia kata paling kurang yang akan teman Rasulullah SAW waktu makan 5 orang. 5 orang ini paling kurang. 5 orang. Dan kadang-kadang mereka bertambah sampai kadang-kadang 16 orang. Boleh bayang, Masya Allah, dah macam kunduri lah. 16 orang sama-sama makan happy Maria dengan Rasulullah SAW. Ya Allah. Nak bayang pun macam mana, terlalu gembira dan seronok. Kalau dengar pun cerita dan bayang macam mana mereka duduk dengan Rasulullah, makan dengan Nabi, makan dengan Rasulullah SAW setiap malam. Dari 5 orang sampai 16 orang setiap malam bersama Rasulullah SAW. Kadang-kadang makanan itu sikit, kadang-kadang makanan itu banyak. Tetap juga makanan itu cukup oleh keberkatan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, khairu ta'ami ma kathurat fihi al-aidi. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangan atasnya. Yakni ramai makanan sama-sama. Jika mereka makan sama-sama, itu sebaik-baik makanan. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangan atasnya. Yakni ramai, makan sama-sama ramai. Hatta ada seorang sahabat tanya Rasulullah SAW atau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hilangnya keberkatan daripada makanan mereka di dalam keluarga. Di dalam keluarga, dia kata kalau kita makan sama-sama ya Rasulullah dalam keluarga tak ada keberkatan, yakni makanan tak cukup. Jadi bagaimana ya Rasulullah kami kena buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka. Rasulullah SAW mengajar mereka, dia kata, la'allakum taftariquna waqtal akl. Aku rasa kamu semua waktu makan macam tak berkumpul sama-sama. Maka sahabat itu dia kata, ya Rasulullah, benar. Kita makan asing-asing, makan sendiri-sendiri. Setiap satu makan sendiri, yani tak makan sama-sama. Jadi Rasulullah SAW berkata, ini sebabnya. Maka lepas ni, kalau nak makan, ajaklah keluarga semua sama-sama dan makan sama-sama bersama bersama keluarga kamu. Makan semua sama-sama, itu akan menjadi asbab keberkatan. Asbab keberkatan di waktu kamu semua makan. Lepas tu sahabat itu dia mengamalkan nasihat Nabi SAW. Dia kata, subhanallah, selepas saya ajak keluarga saya semua makan sama-sama, bukan makan asing-asing, maka subhanallah Allah letakkan keberkatan. Makanan selepas itu selalu cukup. Jadi ini antara sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas makanan yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, yang tadi dikatakan Rasulullah suka makanan yang datang dari rumah Sa'ad bin Ubadah. Selepas Rasulullah SAW pun pindah kepada rumahnya, lepas Rasulullah dah kahwin sampai 9 isteri, tetap makanan itu sampai kepada, kalau malam ni Rasulullah di rumah Aisyah, Sa'ad bin Ubadah hantarkan makanan itu kepada rumah Aisyah. Kalau malam esok di rumah Zainab binti Jahsh,
Sa'ad bin Ubadah hantarkan makanannya kepada rumah Zainab binti Jahsh. Dia ikut sahaja manakah Rasulullah SAW setiap malam. Ini adab dan khidmat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala an. Apa makanan yang dia bagi kepada Rasulullah? Tharid. Tharid itu yakni roti, bukan roti yang halus-halus tu. Dia roti yang tebal macam roti nan, macam tu, lebih kurang macam roti nan tapi macam cara roti Arab besar. Mereka potongnya kecil-kecil, kemudian mereka letak dia kadang-kadang letak susu, kadang-kadang letak sup kambing. Dia pilih salah satu daripada dua. Jadi kadang-kadang dia letak susu atas roti tu sampai basah semua, kemudian dia letak minyak sapi, ada kadang-kadang letak syukur, ada kadang-kadang letak minyak zaitun, ada kadang-kadang letak madu, lepas tu letak kambing. Letak kambing atasnya. Itu antara makanan yang paling Rasulullah SAW, sangat Rasulullah SAW suka. Antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW iaitu tharid. Makanan yang begini caranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soal kita boleh jawab, kalau tak ada insya-Allah kita jumpa pada kuliah yang akan datang.